Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid yang menonton video cikgu. Okey, untuk hari ini cikgu nak sambung video tentang topik yang keempat dalam bab 1 tingkatan 5 iaitu kekenyalan. Okey, so jom kita belajar bersama-sama. Hari ini kita nak tengok kekenyalan. Okey, di mana dalam kekenyalan murid akan memerihalkan apa itu kekenyalan. Seterusnya murid juga dalam subtopik yang kedua ini cikgu akan ajar macam mana nak mengeksperimen untuk mencari hubungan antara daya F dengan pemanjangan spring X. Dan seterusnya, sebelum kita habis video kita pada hari ini, kita nak berkomunikasi tentang hukum yang berkaitan dengan daya F dan pemanjangan spring X. Okey, cikgu nak share, ini adalah bahan daripada murid cikgu sendiri. Okey, untuk aktiviti 1.8 dalam buku teks menjana idea tentang kekenyalan. Okey, ini adalah hasil yang dibuat oleh murid cikgu sendiri. Okey, dengan menggunakan gelang getah, sponge dan kertas untuk dapatkan idea apakah maksud kekenyalan, apa yang dia boleh faham dengan kekenyalan. Okey, so kat sini murid boleh tengok. Okey, untuk gelang getah ini, gelang getah ini apabila sebelum dikenakan daya, gelang getah tu dalam keadaan bulat macam biasa. Okey, bila dimampatkan ataupun diregangkan, dia akan berubah bentuk. Tapi bila kita lepaskan semula daya, maka kita akan dapat kembali bentuk yang asal. Jadi dekat sini murid ini telah menyatakan sewaktu gelang getah dimampatkan, saiz gelang getah menjadi kecil dan apabila direnggangkan, saiz sebenarnya menjadi panjang. Okey, tetapi apabila daya yang dikenakan dialihkan, kita tahu dia punya gelang getah itu akan berubah kepada bentuk asal. Okey, ini pula adalah menggunakan kertas. Aktiviti yang sama. Okey, so sebelum dikenakan daya, kertas kita elok je 4 segi sekeping ni. Tapi bila kita nak cuba regangkan, tak boleh sebab kertas ni dia adalah dia bukan ada kekenyalan macam getah. Okey, tapi bila kita renyukkan juga sama. Kita boleh renyukkan, kita boleh mampatkan, tetapi apabila kita buang semula daya yang dikenakan, dia tak kembali ke bentuk asal. Jadi kita kata kertas ini dia tidak ada sifat kekenyalan. Okey, dengan kita tengok pula untuk objek ketiga iaitu sponge. Okey, untuk sponge sama seperti gelang getah, apabila diregangkan ataupun dimampatkan, kita kenakan satu daya, maka dia akan berubah bentuk. Tapi apabila daya yang dikenakan tu dialihkan, kembali semula kepada bentuk asal. Jadi kat sini cikgu harap murid-murid dapat menjana idea tentang apa itu kekenyalan. Apakah maksud kekenyalan? Okey, kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek itu kembali ke bentuk dan saiz asalnya apabila daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okey, jadi kat sini kita tengok menggunakan eksperimen yang pertama iaitu hukum Hooke. Okey, so dalam eksperimen ini, sama seperti dalam buku teks. Okey, kita tengok yang pertama adalah inference dia. Daya yang dikenakan ke atas satu spring mempengaruhi pemanjangan spring. Okey, di mana hipotesisnya semakin besar daya yang dikenakan, maka semakin besarlah pemanjangan spring tersebut. Okey, jadi kita nak tengok eksperimen ini kamu boleh buat bersama-sama dengan cikgu di sekolah masing-masing. Okey, kita nak tentukan hubungan antara daya dengan pemanjangan spring. Okey, pemboleh ubah untuk eksperimen ini yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah daya. Okey, di mana daya itu ialah hasil daripada beban yang kita letakkan pada spring.
Okey, kemudian yang bergerak balasnya adalah pemanjangan spring dan yang dimalarkan dalam eksperimen ini adalah kekerasan spring. Maksudnya daripada bacaan pertama sehingga bacaan terakhir kita menggunakan spring yang sama sahaja. Jadi sebab itulah kekerasan spring ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dengan menggunakan radas dan bahan yang disediakan, okey, nanti dalam kelas bila dah bersemuka, kamu akan menjalankan eksperimen ini bersama-sama guru. Okey, so prosedurnya macam mana? So, cikgu terangkan secara ringkas. Okey, mula-mula kena sediakan radas ini seperti dalam gambar rajah. Okey, kemudian yang kedua, okey, sebelum tu kita pastikan tanda sifar pembaris meter itu mesti sama paras dengan hujung bahagian atas spring. Tanda sifar dia. Okey, ni tanda sifar ni sebaris. Sifar ini di sini. Okey. Alright, kemudian apa kita nak buat? Okey, kedudukan asal jarum peniti itu ditentukan. Okey, kat sini kita ada jarum peniti. So, kamu tentukan apa kedudukan asal dia. Okey, kemudian kita tandakan. Kita tanda dan baca bacaan ini kita letak sebagai L0. Okey, maksudnya panjang asal. Okey, kemudian pemberat berjisim yang pertama kita letakkan 50 gram. Okey, di bawah itu. Jadi bila kita letakkan 50 gram, dia akan berpanjangan. Jadi turun kat bawah. Jadi kita akan dapat satu bacaan baru iaitu L. Jadi kamu baca L ini dan kemudian kiralah pemanjangannya. Okey, bagaimana nak kira? Okey, X ini ialah L tolak L0 tadi. Okey, sebab dia makin panjang, so bacaan akhir tolak bacaan awal. Ulang langkah tersebut menggunakan 100 gram, 150 gram, 200 gram dan 250 gram. Okey, seterusnya kamu akan dapatlah data sama macam yang cikgu dapat kat sini. So, mungkin bacaan kita berbeza. So, bergantung kepada spring kamu sendiri. Okey, so kat sini data yang cikgu dapat adalah seperti yang kamu nampak pada paparan skrin cikgu. Okey, so kamu boleh tengok data cikgu. Okey, untuk jisim 50 gram tadi, pemanjangan yang cikgu dapat adalah 10.8. Jadi, cikgu kira pemanjangan dia X dengan menolak. Okey, panjang asal cikgu ialah 10. Jadi, 10.8 tolak 10, cikgu dapat 0.8 cm. Okey, begitu juga dengan 100 gram. Okey, kita dapat 1.6 cm dia punya pemanjangan. Okey, dan seterusnya begitu jugalah. Okey, yang dekat sini yang kamu kena ambil tahu sedikit. Okey, jadual cikgu ini, kolom pertama ini merujuk kepada jisim dalam unit gram. Okey, tetapi cikgu tukarkan siap-siap dalam unit kilogram. Kenapa? Sebab kita nak kira daya. So, daya kamu nak kira kena guna formula F sama dengan MA. Jadi, daya itu adalah merujuk kepada berat. So, berat ialah mg. Maksudnya, M ini ialah jisim kamu tadi. Dan gram G ini ialah graviti. Pecutan graviti. Maka, pecutan graviti kat sini kita ambil yang 10 Newton per kg. So, untuk analisis graf, kamu dikehendaki melukis graf pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, so RV kita kat sini apa tadi? RV kita tadi adalah X. Maka F kita tadi adalah kita punya pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi, paksi X kamu adalah F. Okey, F yang kita dapat daripada kolom ketiga ini yang kita kira menggunakan F sama dengan mg. Okey, kemudian paksi Y kita adalah X yang kita ambil pemanjangan ini tadi. Okey, so apabila kita ambil, kita plotkan untuk bacaan 0.5 Newton, kita plot pada 0.8, 0.5. So, kamu cari kat sini 0.8 kena di sini. So, kita plotkan di sini. Okey, dan cikgu plotlah seterusnya samalah dengan data-data yang lain. Maka cikgu dapatlah satu garis lurus macam ni yang melalui asalan. Okey, jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat? Okey, sebenarnya pemanjangan spring yang kamu buat ini berkadar terus dengan daya yang dikenakan terhadap spring.
Okey, jadi untuk eksperimen ini, kita ada 2 langkah berjaga-jaga yang kamu boleh tulis dalam perbincangan. Okay, yang pertama, pastikan pemanjangan spring tidak melebihi setengah daripada panjang asal spring supaya dia tidak mengalami pemanjangan lampau. Okey, jadi bila kita lepaskan beban yang pertama, dia masih lagi boleh kembali kepada panjang asalnya. Kemudian kita ulang dengan beban yang kedua dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kamu juga hendaklah memastikan mata kamu tu searas, satu aras dengan jarum peniti tadi pada pembaris meter untuk mengelakkan ralat paralaks. Okey. So di sini kita dapatlah hasil eksperimen kita tadi sebenarnya adalah mematuhi hukum Hooke. Okay, hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan satu spring sentiasa berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring dengan syarat dia tidak melebihi had kenyal spring itu. Okay, so kita tahu dia tadi pemanjangan itu adalah X, so daya tadi adalah F, maka kita kata X itu berkadar terus dengan F, ataupun kita boleh terbalikkan, kita tulis F berkadar terus dengan X. So, bila berkadar terus, kita nak tukar kepada satu formula. So, kita kena tambahkan satu pemalar. Okey, jadi dia akan menjadi F sama dengan KX, di mana F adalah daya, X adalah pemanjangan, dan K adalah pemalar spring. Okey, so seterusnya apabila kamu selesai melukis graf dan menganalisis, kamu haruslah membuat analisis yang seterusnya, iaitu mencari kecerunan graf. Okey, so dengan kat sini kita dah nampak kalau kita nak cari kecerunan, dia ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kat sini kita akan dapatlah kecerunan graf kita tu sebenarnya paksi F bahagi dengan paksi X. Okey, jadi F per X tu daripada hukum Hooke tadi pun kita dah dapat. Kalau kita cari K tu sebenarnya pemalar spring tu juga F per X. Jadi kesimpulannya di sini kecerunan graf ialah sama dengan pemalar spring. So macam mana nak cari dia? Kita cari menggunakan kecerunan iaitu paksi F bahagi dengan paksi X. Alright. Okey, kemudian yang seterusnya, analisis graf yang kedua. Okey, kamu kena carilah luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf bagi bentuk ini, okey, mewakili tenaga keupayaan kenyal. Okey, jadi kita tengok tenaga keupayaan kenyal ni apa maksud dia? Dia adalah kerja yang kita lakukan untuk meregangkan spring. Maksudnya, kerja dari titik mula sehingga titik akhir ni. Jadi kita ada daya purata darab pemanjangan spring. So daya purata kat sini, daya yang pertamanya kosong. Kat sini dayanya F. Sebab itulah kita buat ni kosong tambah F bahagi 2. Sebab kita nak ambil daya purata. Okay, kita darabkan dengan pemanjangan spring X. Maka kita dapatlah formulanya. Tenaga keupayaan kenyal ialah setengah Fx. Jadi, macam mana pula nak kira luas di bawah graf? Okay, so luas ini mewakili luas segitiga. Jadi, 1/2 darab tapaknya adalah X, darab tingginya adalah X. So, sama juga. Kita masih lagi dapat 1/2 Fx. So, 1/2 Fx ni samalah dengan tenaga keupayaan kenyal. Jadi, macam mana kamu nak kira tenaga keupayaan kenyal daripada graf hukum Hooke? Iaitu kamu kira luas di bawah graf. Okey, seterusnya cikgu akan bincangkan soalan formatif 1.4. Okey, untuk soalan 2, okey, kita tengok rajah memberikan satu graf F melawan X. Okey, bagi beberapa nilai yang telah diplot. Okey, so kita tengok soalan pertama, 2C meminta kamu mengira pemalar spring. So, daripada formula F sama dengan KX, so K itu adalah pemalar spring di mana kita nak cari F per X. So, F per X ini kalau daripada graf, kita boleh kira ini ialah kecerunan graf. Okey? Jadi, kat sini bila nak kira kecerunan, pilihlah 2 titik. Okey, cikgu pilih kat sini 0,0 dan yang paling besar ini ialah 0.0615. Jadi, K ialah 15 tolak 0 per dengan
0.06 tolak kosong. So, kamu akan dapat jawapan 250 Newton per meter. Okey, so kita dapat jawapan untuk soalan C. Kita terus ke soalan D. Okey, soalan D, berapa pula tenaga keupayaan kenyal? So, tenaga keupayaan kenyal ialah EP. Seperti yang kita bincangkan tadi, okey, tenaga keupayaan kenyal ialah sama dengan luas di bawah graf. Okey. Luas di bawah graf ni kamu kena ikut nilai yang diberi sehingga 0.04. Maksudnya luas ini sahaja. Okey, so luas segitiga itu ialah 1/2 darab tapak dia 0.04 darab tingginya 10. Okey, maka kita akan dapatlah 0.2 Joule. Soalan 4, rajah menunjukkan graf F melawan X bagi seutas spring. Luas kawasan berlorek ialah 0.4 Joule. Kat sini 0.4 Joule ini ialah tenaga keupayaan kenyal. Okey, so apa formula tenaga keupayaan kenyal tadi? 1/2 F X. So kita masukkan nilai yang kita ada. 1/2 F yang kita cari dan X kita adalah 5 cm. Jadi ingat, kalau nak buat pengiraan sentiasa guna unit SI. Jadi kita tukar siap-siap kepada 0.05 dalam meter. Jadi kat sini kamu kira dan kamu akan dapatlah F kamu ialah 16 Newton. Maksudnya dekat sini ialah 16 Newton. Okey, untuk menyemak jawapan ini, betul ke kita dapat dari 16 Newton? Maka kita kira semula luas segitiga berlorek itu ialah 1/2 darab 16 darab dengan 5 ni kita guna unit meter 0.5. Jadi kita kira 1/2 darab 16 darab 0.05, maka kamu akan dapatlah jawapan ini adalah 0.4. So, sama dengan nilai yang diberi. Maka betul lah jawapan kita F sama dengan 16 Newton. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, hitungkan pemalas spring X. So, pemalas spring kamu tahu dia adalah K. Dari mana nak dapat K? K daripada formula F sama dengan KX. Okey, hukum Hooke. K sama dengan F per X. Okey, jadi F tadi kita dah dapat dalam soalan sebelum ni 16. X ialah 5 cm. Okey, so kita boleh guna 0.05 cm supaya guna unit Newton. Maka kita akan dapatlah nilai K kita 320 Newton per meter. So, cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, seterusnya jangan lupa kalau kamu suka video cikgu, kamu rasa cikgu boleh mengajar kamu melalui YouTube ini dengan baik. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe channel cikgu dan tekan loceng di tepi itu untuk mendapatkan notifikasi video cikgu yang seterusnya. Okey, sampai sini dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.